Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan dan rahmat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua sahabat Facebook, TikTok yang bersama pada malam ini. Dan mohon jasa baik anda semua untuk kita pakat-pakat share, pakat-pakat kongsikan link kuliah kita pada malam ini. Kita tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan meramaikan lagi ahli majlis ilmu kita dan menambahkan lagi pahala-pahala kita, insya-Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baik. Semangat sikit bawa pakai spek. Baik tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, insya-Allah. Laju TikTok ni. Facebook baru 27. TikTok dah 77. Bagus. Baik, terima kasih yang dah share, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah merahmati anda semua. Dan malam ni saya nak baca satu hadis. Tuan-tuan, tengok tajuk yang saya letak tu, iaitu Bismillah. Nampak? Tajuk saya letak simple saja. Tajuk kuliah kita malam ni Bismillah. Bismillah. Okey. Baik, hadis yang saya nak baca ni adalah hadis sahih Imam Al-Bukhari. Hadis nombor 4959. 4959. Okey. Terima kasih sahabat kita dari Indonesia juga hadir. Fida daripada Texas juga hadir, Amerika Syarikat. Nampak macam ada tadi. Mungkin dia kot. Baik, jadi tuan-tuan, hadis ni hadis sahih 4959. Hadis Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Akhbarana Malik an Wahbi bin Kaisan Abi Nuaim qal utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin
wa ma'ahu rabibuhu Umar bin Abi Salmah faqala sammillah wa kul mimma yalik atau kama qala Nabi fil hadis. Telah menceritakan pada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengkhabarkan pada kami Malik dari Wahab bin Kaisan Abu Nuaim, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberi makanan. Maknanya pernah dihidangkan dengan makanan. Dan saat itu baginda bersama anak tirinya Umar bin Abu Salamah. Maka baginda pun bersabda, bacalah bismillah atau basmalah dan ambillah makanan yang ada di hadapanmu atau yang paling hampir denganmu. Okey, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alright, terima kasih yang mencatatkan nombor hadis tu, terima kasih banyak. Terima kasih sahabat di TikTok yang bagi gift, terima kasih banyak ya. Ada soalan TikTok ke? Nak letak nama anak Noh. Kalau boleh letak, jangan Noh saja. Letak Muhammad Noh ke, ataupun apa lagi yang boleh, kalau anak lelaki kan, dia disandarkan dengan satu lagi nama yang lain. Sebab Noh tu nama Nabi kan, jadi kita letak tambahan di sikit, Muhammad Noh ke, Abdul Noh ke. Abdul Noh ada ke? Tak kisahlah. Noh Aslam, boleh lah, boleh belaka lah, cari yang terbaik tak. Susah letak nama Abdul Rahim je. Nama aku. Hamba Allah yang penyayang. Tiba-tiba. Okey. Baik, ada dua poin besar yang Rasulullah beritahu dalam hadis ini. Pertama, Nabi kata bacalah basmalah ketika nak makan. Itu sebab saya kata tajuk kita bismillah. Kan? Walaupun hadis ni mungkin selalu dengar, mungkin tak pernah dengar ke, tapi hadis simple saja. Cerita bab makan, Nabi suruh baca basmalah. Baik, dalam kaedah agama, bukan kaedah agama lah, dalam istilah agama, istilah Islam kita, perkataan, ini semua kena faham dululah ya, supaya senang bila kita bersyarah nanti, tuan-tuan boleh faham dengan mudah. Baik, iaitu kalau basmalah, bila ustaz-ustaz sebut jangan lupa baca basmalah. Basmalah tu maknanya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau orang Melayu sebut jangan lupa baca bismillah, boleh juga, tak ada masalah. Okey. Basmalah pun yang paling tepat, jangan lupa baca basmalah. Basmalah itu merujuk kepada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Okey. Tapi kita sebut orang Melayu, jangan, kau dah baca bismillah belum? Boleh juga. Yang penting faham soalan. Okey. Baik. Kalau satu lagi disebut isti'azah. Isti'azah ini adalah lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'azah itu adalah maksudnya minta perlindungan dengan Allah. Bila ustaz-ustaz kata jangan lupa baca isti'azah, maknanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Macam tu. Baik. Itu senang je. Saja saya tambah itu supaya ada maklumat tambahan untuk kita lah. Baik. Poin yang pertama, Rasulullah kata baca bismillah atau basmalah. Baik. Sebelum kita makan, kita disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Sama ada tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim ataupun tuan-tuan baca Bismillah pun boleh. Ada dua version. Bismillah boleh, Bismillahirrahmanirrahim boleh.
nak yang mana satu? Dia tanya kita pula, Ustaz, nak buat yang mana? Buat yang terbaik lah. Yang terbaik, Bismillahirrahmanirrahim. Ada masa kita kelang kabut, lah kadang perut dah lapar kan. Tak dan Ustaz, bam, terus belasah. Bismillah lah dulu. Kalau tak ada pun Ar-Rahman Ar-Rahim tu, Bismillah, pom, 3 pinggan nasi lemak. Okey lah juga. Kan? Jangan tak baca langsung. Ya? Jangan tak baca langsung. Jadi, poin dia, baca Bismillah. Saya akan sebut Nabi buat yang mana. Nabi baca yang mana satu. Baik. Kemudian, kalau kita terlupa, Ustaz, makan, tahu-tahu 14 kali sendawa. Rupanya tak baca Bismillah, Ustaz. Jam. Habis nak baca apa? Bacalah Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Dengan nama Allah, aku memulakan dan mengakhirkan makanan ini. Separuh jalan dah baru teringat tak baca Bismillah tak? Sunat baca yang tu. Kalau tak baca tak, kau makan je lah nasi lemak dengan pinggan-pinggan ni sekali. Tak ada masalah. Degil. Jadi tuan-tuan, itu ceritanya. Okey. Baik. Apa hal pun, ini bukan cerita makan saja. Apa sahaja benda baik yang kita nak buat, ucapkanlah Bismillah. Dengan maksud, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pemurah. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Boleh? Okey. Baik. Sebelum saya nak cerita Nabi baca yang mana satu, soalan forex ni tak habis-habis lagi. Forex ni ulama sebut, kalau dalam fatwa Malaysia ni, forex trading tu haram. Jangan tanya saya apa hal, itu saya tak tahu. Ada huraian yang dihurai di situ. Kalau currency forex itu halal. Yang money changer tu. Ada fatwa. Saya tak tahu kalau ada yang harus. Mungkin dia bergantung kepada macam mana proses tradingnya tu. Tapi kebanyakan menyebut haram. Wallahualam. Ustaz, kalau kita pernah mengumpat seorang, lepas tu dia, alamak, sekerat je soalannya. Lepas tu dia apa? Ustaz, kalau kita pinjam duit, lepas tu dia dah meninggal, macam mana nak ganti? Kita kalau pinjam duit, orang yang kita pinjam tu dah meninggal. Kita cuba ikhtiar cari waris. Cuba ikhtiar lah, cari waris anak beranak dia ke. Kalau tak jumpa juga, dah puas mencari, tak dapat lah, orang kata dah putus harap, maka berapa jumlah duit yang kita hutang tu, katalah RM100, maka RM100 itu kita sama ada sedekah dalam tabung masjid ke, anak yatim ke, mana-mana lah, untuk disumbangkan dengan niat pahalanya kita hadiahkan pada pemilik hutang itu, orang yang pernah kita pinjam itu, dan kita niat membayar hutang tadi, dan pahalanya kita serah pada Allah supaya diserahkan kepada orang yang kita hutang. Wajibkah taubat selepas ganti solat? Wajibkah taubat selepas ganti solat? Macam mana soalan itu? Wajibkah bertaubat selepas ganti solat? Solat tu dah taubat lah sebenarnya. Kan? Solat tu dah taubat. Okey, orang yang mengumpat tu dah meninggal, tapi kita dah bertaubat, dosa tu masih ada ke? Dia gini, kalau orang yang kita umpat-umpat tu dah meninggal, kita minta ampun dengan Allah je lah. Itu je ceritanya. Itu cerita. Ya? Sebab tu jangan mengumpat, jangan bawang, jangan mengata, jangan memfitnah. Sebab dosa melibatkan manusia ni, sahabat sekalian, dia akan jam nanti. Dia akan jam. Wajibkah solat taubat agaknya? Kita dah ganti solat tu, maknanya dah taubat lah tu. Kalau kita nak buat solat taubat lagi pun tak ada masalah, kan? Yang penting
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wakaf Quran ni kalau kita letak di masjid ke, di tahfiz ke, di mana, selama Quran tu diguna pakai, maka pahalanya akan terus mengalir pada orang yang mewakafkan. Macam tu. Boleh nah? Alright. Baik, saya nak cerita balik Nabi tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Yang terbaiknya kita baca full version lah. Bismillahirrahmanirrahim. Namun kalau kita baca bismillah saja, kan? Bismillah, ambil buah limau, boom, makan. Bismillah, ambil teh tarik, minum. Bismillah, roti canai, balun. Tak jadi masalah. Sebab dua-dua Nabi baca. Nabi selalu baca bismillahirrahmanirrahim. Semak. Semak, jangan tak semak. Okey. Semak ke semak tu, Yan? Ustaz baca semak, Yan. Semak atau semak? CCTV mode. Faham. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kalau kita masuk syurga, boleh ke kita ziarah? Ziarah siapa? Boleh? Merayau dalam syurga tu. Semak. Jangan tak semak. Kan? Kita dah masuk syurga. Syurga tu rumah kita. Kita nak merayau ke mana pun, silakan. Jangan merayau pergi neraka sudah. Ya? Itu je ceritanya. Baik. Jadi Rasulullah SAW, dia ada dua. Nabi pun pernah baca selalu bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillah sahaja Nabi pernah baca. Masa bila? Ketika Nabi SAW berdakwah ke bumi Taif, Nabi pergi naik ke Taif. Taif ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat, ibu-ibu sekalian, adalah kawasan tanah tinggi lah. Kawasan yang sangat sejuk. Lebih kurang macam kalau kita Cameron Highland lah. Lebih kurang macam Cameron Highland, sejuk. Saya pernah naik sekali kot. Pernah lah naik. Memang tinggi, tapi dia ada cable car kat situ. Memang menarik. Bayangkan Nabi dulu jalan kaki naik unta, kan, dengan Zaid bin Harisah selama 10 hari. Nabi berdakwah di Taif. 10 hari itulah Nabi kena maki hamun. Nabi kena baling batu. Berdarah kepala Nabi. Jubah Nabi yang putih menjadi merah. Apabila orang-orang Taif yang dianggap degil itu telah mengupah budak-budak dan orang-orang gila dan sebagainya untuk membaling Nabi dan Zaid dengan batu, kayu dan sebagainya. Dan akhirnya Nabi turun daripada Taif dan Nabi singgah di sebuah kebun milik dua bersaudara atau dua beradik yang bernama Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dua bersaudara ini, dia kafir, kan? Dia musuh Nabi sebenarnya. Dia tokek ladang anggur tu. Dan dia nampak daripada jauh bayangan ada dua orang, iaitu Rasulullah dan anak angkatnya Zaid bin Harisah, yang sedang berehat di bawah kebun tu. Dia nampak daripada jauh saja. Dia tak tahu itu Nabi, kan? Kalau tahu mati Nabi. Tapi dia nampak pada jauh, kelibat lah, kan? Kelibat ada dua orang yang sedang duduk di bawah kebun anggur milik dua beradik ni lah. Tapi dia lembut hati pula. Tokek ladang anggur ni panggil dia punya pekerja ladang bernama Adas. Dia kata, wahai Adas, engkau petiklah anggur yang masak-masak elok, berapa tangkai atau berapa kuntum, dan engkau hantarkan pada dua orang di hujung kebun tu. Macam tu. Jadi dua Adas ini akhirnya dia pergi. Dia petik-petik, dia pergi hantar dekat Nabi. Dia tak tahu itu Nabi. Kan? Dia kata, wahai tuan aku, tuan ladang ni hadiahkan kamu, nampak macam kamu ni daripada jauh, nampak macam keletihan atau kepenatan, kan? Jadi ambillah hadiah anggur ni, makanlah.
Lalu Nabi pun, terima kasih banyak, hadiahkan kami anggur. Nabi pun petik satu. Nabi baca Bismillah sahaja. Nabi petik anggur tu dan Nabi baca Bismillah, ngap, Nabi makan. Dengan tidak menyebut Ar-Rahmanir Rahim, yang penuh punya. Selalu Nabi baca penuh, tapi hari itu mungkinlah agaknya Nabi keletihan kot dan kelaparan, kesian kat Nabi kan. Dia petik Bismillah, bom makan. Kan? Dalam tandas doa baca dalam hati lah. Tak boleh baca doa dalam tandas. Lepas kita ambil wuduk kan. Ataupun keluar dari tandas, baca kat luar. Jangan dalam tandas tu baca. Baik. Kemudian bila dia tengok Nabi baca Bismillah, Adas ni dia mula mengsyaki sesuatu. Dia syak. Dia kata, tuan ni Nabi kot ni. Tuan ni Nabi kot ni, dia kata. Yalah, zaman tu mana ada Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, semua WhatsApp kan. Mana kenal tuan. Dia kata, Nabi kot ni. Nabi jawab, mana kamu tahu? Mana kamu tahu kan? Nabi jawab gitu. Lalu dia kata, sebab tadi tuan nak makan, tuan sebut nama Allah. Dia tahu tuan. Adas ni bukan kaleng-kaleng. Dia tahu itu Nabi sebab Nabi baca Bismillah. Sebab dia kata orang kampung ni haram tak baca pun, dia kata. Talan dengan biji-biji anggur, dengan tangkai anggur, tak baca Bismillah, mangkuk ayun puak-puak ni kan. Lalu akhirnya dia pun memeluk Islam. Rupanya dia baca kitab tu kan. Dia baca kitab Taurah apa sebelum tu lah. Dia jenis mengaji lah, jenis mengaji. Itu sejarah Nabi baca Bismillah sahaja. So, tak ada masalah. Tuan-tuan nak baca Bismillah saja atau Bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Dan saya sebut tadi benda ni, baca-baca Bismillah ni bukan untuk makan saja. Apa juga pekerjaan baik yang kita buat, bacalah Bismillah. Sebab dalam hadis lain, Rasulullah ada menyebut, padanya ada keberkatan. Masuk kelas online, Bismillah dulu. Nak bangkit sekejap lagi, Bismillah. Nak tekan on, off telefon, Bismillah. Nak berjalan pergi dapur, Bismillah. Nak buka turun saji, Bismillah. Tarik kerusi, Bismillah. Semua Bismillah, Bismillah, Bismillah. Macam, ada berani. Ada berani nak buat gitu. Kalau tak larat panjang, Bismillahirrahmanirrahim, lambat Ustaz. Bismillah ajalah. Tahu dah korang semua nak cepat aja kan. Boleh tak curi-curi pergi semayang kat surau? Dah aturannya tak boleh bang, janganlah pergi ya. Nanti melanggar arahan pemerintah pula. Bila kata jangan semayang di rumah, kita semayang je kat rumah. Semua orang rindu kan. Semua orang rindu. Semua orang kalau boleh nak pergi Mekah. Saya kalau boleh nak terbang pergi Mekah. Tapi dah tahun ni pula tak boleh pula hajinya, tak dibenarkan. Apa nak dibuat? Kan? Bila kita bersabar tu Allah akan bayar pahala yang berlipat kali ganda. Okey, habis. Poin yang pertama adalah baca Bismillah. Nabi pesan. Kalau marah boleh ke nak baca Bismillah? Marah tak payahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Nampak okey kan, nampak pelik? Kan? Mesti nampak pelik punya. Nak marah tak payahlah Bismillah kan. Itu marah kan daripada syaitan. Tu dia soalan. Syurga boleh kahwin berapa orang bidadari Ustaz? Semangat. Okey. Baik. So itu poin nombor 1. Poin nombor 2 ialah Nabi kata ambil makanan yang paling hampir dengan kamu. Ambil makanan yang paling dekat dengan kamu. Kita duduk buffet ke ataupun duduk di meja makan, apa yang paling dekat dengan kita, sunnahnya itulah yang kita ambil. Niat wuduk baca dalam hati je. Niat memang tempat dia dalam hati. Yang kita bunyi nawaitu ataupun usolli tu, itu lafaz niat. Itu sunat. Niat yang wajib dalam ni, dalam hati tu.
Katalah saya kejap lagi nak sembahyang isyak, saya pergi tandas. Saya pergi tandas tu dah niat dah, aku nak pergi ambil wuduk. Settle masalah. Itu je tuan, jangan serabut kepala. Kan, kita buka paip tu memang niat nak wuduk, bukan niat nak main air, niat nak wuduk. Itulah niat, ya. Jangan disusah-susah. Terima kasih daun pandan. Daun pandan namanya, aku macam-macam korang ni. Tolong catat kat situ, terima kasih banyak. Okey. Baik. Jadi maknanya tuan-tuan, ambil yang dekat dulu. Kita duduk meja 4 orang kan. Depan kita ayam goreng. Ambil ayam goreng dulu. Lintasan. Betul. Lintasan di dalam hati. Menyanyi je tak boleh dalam hati ya. Menyanyi kena keluar suara, kena tone suara, kena cantik, kena volume dia, kena vibrato dia, dan segala mangkuk-mangkuk ayun yang ada tu lah. Itu menyanyi ya. Dia tak boleh menyanyi diam je dalam hati. Itu tak boleh ya. Tapi jangan menyanyi sangat. Seslow tak apa. Ta'awuz dan isti'azah sama saja. Ta'awuz tu a'udzubillah minasyaitanirrajim. Isti'azah pun a'udzubillah. Sama je sebenarnya. Cuma bunyi itu berbeza. Ta'awuz sebab daripada perkataan a'udzu. Ta'awuz. Kan sama tu. Dengan isti'azah pun sama tak? Isti'azah tu dia mengambil juga daripada a'udzubillah. Isti'azah. Dia ada dia punya i'rab dekat situ. Sama je. Baik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ambil yang dekat. Kalau depan kita sambal belacan, ambil sambal belacan dulu dengan penuh kerendahan hati. Ambillah sambal belacan tu dulu. Ya. Jangan dicekau-cekau yang sebatu jauh, jangan. Nampak tak beradab dan nampak menyalahi sunnah. Sebab yang Rasulullah ajar, wa kul mimma yalik, makanlah apa yang dekat dengan kamu. Kita dah cedok nasi, depan kita ada apa? Telur masin. Ambil telur masin. Sebelah telur masin tu pinggan apa? Kari ikan. Ambil ikan dengan kuah dia, cedok. Depan sikit daripada kari ikan tu sayur. Ambil sayur. Jangan tengok kan, ni selalu jadi masa bila tahu? Bulan puasa. Astagfirullahalazim. Kuat aku gelak. Masa bulan puasa tuan-tuan. Masa bulan puasa tak? Perut lapar masing-masing. Kan, mata duk target je ayam golek kan, duk usah je ayam golek. Ayam golek pun tak senang golek kan. Dia pun tak senang duduk. Ayam golek tu walaupun dah mati, masa bulan puasa dia pun tak senang duduk tau. Dia risau je. Habislah mamat ni nak faham aku sekejap lagi. Ayam golek tu duduk seberang. Tak. Yang berdosa mak ayah dia. Mak ayah line tak okey lah. Okey, dah okey balik lah. Facebook okey tak line? Tolong komen jap. Line okey tak? Cek komen sikit. Apsal pula tiba-tiba je ni. Line okey tak? Suara dengan video saya adakah handsome macam selalu ataupun ada herok-herok sikit? Okey no? TikTok okey. Facebook okey tak? Okey dah. Terima kasih Cik Milah kita. Tiba-tiba pula ada saka kot ni rasanya. Nak kena ruqyah dulu. Handsome sangat katanya. Okey. Suara handsome je. Jerantut okey. Tengok geng Siti Nurhaliza pun ada. Jerantut. Saka mana. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu adab adab dan tertib bila kita makan. Jangan usah yang jauh-jauh dulu. Ambil yang paling dekat. Itu sunnah. Dan kalau kita buat macam tu, dapat pahala tau. Jangan main-main. Dapat pahala tuan. Jadi sabar, makan tu elok-elok. Dan ingat, apa juga benda baik. Ingat, benda baik yang kita buat, baca bismillah. Ustaz, isap rokok baca bismillah, Ustaz. Isap rokok baca bismillah. Boleh? Nak isap rokok ni, bismillah. Itu elok baca Yasin ni tuan, bagi meninggal terus. Kau jangan isap rokok pula baca bismillah. Jangan buat kerja gila gitu nah. Jangan main-mainkan nama Allah. Tok sabuat lah. Baik, hukum warna rambut.
harus selain daripada warna hitam. Kalau orang lelaki lah. Kan? Dan dia punya bahan itu kena tengok juga yang tidak ada najis dan sebagainya, yang boleh mengalirkan air. Dan color dia, ambil lah color rambut lah, macam color apa, coklat sikit, janganlah hijau, itu salah nak jadi kena bahak bagai kan. Tapi sebenarnya rambut kita ni dah comel lah Allah buat kan, tak payahlah nak dimodify, nak di-color kan. Tapi kalau nak buat juga, itu aturan dia lah. Okey, baik. Bismillah kena pada tempat, betul. Merokok haram, setuju. Baik, jadi tuan-tuan, lama 8.35. So yang terakhirnya saya nak sebut, orang perempuan pun dia kalau boleh ambil, kalau perempuan dia ada lebih sikit lah, dia boleh macam inai kan, color inai kan, color inai boleh lah. Tapi pastikan bahan dia tu bahan yang ni lah, yang elok lah, yang bersih, suci dan tidak ada campur najis dan sebagainya. Haji atau umrah dulu yang afdal? Soalan macam ni lah bagus. Kan? Dia gini, haji itu wajib, umrah itu sunat. Ada orang dia takut nak pergi haji dulu, maka dia mencuba-cuba umrah dulu. Dia kata kita pergi warming up dulu Ustaz, kita buat umrah dulu, nak tengok macam mana lokasi, membiasakan. Ada orang dia kumpul-kumpul duit, dia terus pergi haji. Jadi jawapan dia, tengok pada kita lah. Kalau pada saya, terus je pergi haji, tak ada masalah. Terus pergi buat haji dulu, kumpul-kumpul duit, pergi buat haji dulu. Tapi kalau kita rasa macam kewangan kita tak berapa mencukupi untuk haji, kita pergi umrah dulu, tak apa, tak ada masalah. Kan, tak ada masalah. Ya, pergi umrah dulu. Jadi sekejap lagi buat kuliah lepas isyak Ustaz. Tak boleh. Kuliah saya hanya selepas maghrib, dan lepas ni kita akan stop dan baca surah Al-Muluk. Minta maaf banyak-banyak no. Saya hari ni dah 4 kuliah tuan. Nampak ni, naik gatal lah kepala saya. Baik, jadi tuan-tuan, saya menghargai sokongan itu. Terima kasih banyak. Tapi saya pun bukanlah manusia yang hebat, boleh berkuliah 24 jam tuan. Bagi saya rehat sama. Tak kira kan buat live lagi, orang muntah darah pula kan. Jadi, okey tuan-tuan, so akhir sekali sebagai kesimpulan. Allahu Akbar. Dalam tandas tak perlu jawab azan. Kalau nak jawab pun dalam hati. Okey. Alright. So, itu saja perkongsian kita pada malam ini. Kak Raja Safiah, saya dah PM tadi. Sebab Kak ada DM saya dekat Facebook kan. Nanti saya tak tengok yang akak reply tadi, saya tak dan tengok lagi. Tapi saya dah bagi nombor saya kat akak. Nanti apa-apa akak WhatsApp pada saya. Saya yang jawab tu, ya. Soalan, bukan soalan, yang akak tanya dalam DM tu saya yang jawab. Jadi nanti saya tengok kejap lagi. Tapi saya dah bagi nombor saya kat situ. Sungai Buloh banyak durian ke URN? Boleh tahan lah. Tapi setakat ni 2 hari dah saya dapat durian percuma. Kalau ada siapa nak hantar lagi, dia persilakan lah. Ya, alamat kita PM tepi lah, InsyaAllah. Okey. Baik, so itu sajalah untuk malam ni. Terima kasih banyak pada semua. Pada semua yang menonton, yang bersama, yang share, yang kongsi, yang tanya soalan, yang saya tak dan jawab, saya minta maaf banyak. Yang bagi gift di TikTok, terima kasih banyak. So, kita akan sambung dengan surah Al-Muluk. Dan jangan lupa, besok pagi kita ada bacaan Yasin macam biasa selepas subuh. Pukul 6.30 pagi. So, jom kita baca surah Al-Muluk
Ada yang tanya saya tadi, dia kata, Ustaz, surah Al-Muluk ke surah Al-Mulk? Al-Mulk atau Al-Muluk? Sebab saya dengar Ustaz sebut Al-Muluk. Jadi jawapan dia surah Al-Mulk. Itu bunyi betulnya dalam bahasa Arab. Yang saya sebut, jom baca Al-Muluk. Al-Muluk, Al-Muluk tu bahasa Melayu. Itu bahasa Melayu. Orang Melayu nak senang surah Al-Muluk aja. Tapi sama je lah. Ya? Surah yang sama dan dia tak ada kesalahan pun. Al-Muluk boleh, Al-Mulk pun boleh. Selamat hari lahir. Ada yang bersedih pula hari ni. Mudah-mudahan panjang umur dalam kebaikan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom kita baca, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, insya-Allah. Ustaz, kalau kita datang bulan boleh baca Quran? Pandangan yang masyhur mengatakan tak boleh baca Quran atau memegang Al-Quran kecuali kalau kita memang mengajar dan belajar Quran secara konsisten. Macam pelajar tahfiz, guru tahfiz, itu tak apa. Itu diharuskan untuk pembelajaran. Kalau kita yang tak ada apa-apa ni, maknanya tak boleh lah. Kecuali ayat Quran yang berbentuk doa atau zikir, itu boleh. Macam Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana hablana min azwajina, Rabbana la tuzi' qulubana. Itu semua ayat Quran, tapi kita jadikan dia doa. Yang itu boleh. Jelas lah? Alright. Baik, orang perempuan kalau dia uzur, jangan baca Quran. Dia boleh buat benda lain. Dia boleh selawat, dia boleh zikir, dia boleh sedekah, dengar ceramah saya. Boleh. Tak ada masalah. Ya, dia tak boleh baca Quran dengan semayang je. Lain tu dia boleh buat. Senang aja. Banyak kelebihan Allah bagi. Alright. Terima kasih. Jom kita baca Al-Muluk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghindarkan kita daripada azab kubur. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ila hadrati Sayyidina Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurbin wa ila sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati ajma'in wa khususan ila hazihi niyyah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Alhamdulillah, 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 syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kuliah dan bacaan surah Al-Mulk kita pada malam ini. Sekali lagi jutaan terima kasih pada semua sahabat Facebook, TikTok yang bersama malam ini, yang share, yang komen, yang bagi pandangan, yang tanya soalan. Terima kasih banyak. Saya sangat menghargai sumbangan anda semua dan sokongan anda juga. Mudah-mudahan Allah bayar dengan ganjaran syurga yang terbaik di akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga pada semua sahabat di TikTok yang memberikan gift, cenderai hati dan sebagainya. Thank you YB URN. Macam-macam nama dia. Macam-macam nama. Allahu Akbar. Gen TikTok dah panggil saya bukan URN tau. Dia panggil saya UBB, Ustaz Bambam. Dapat nama baru, UBB pula dah. Terima kasih Fida daripada Texas, Amerika Syarikat. Terima kasih banyak. Sendawa durian musangking. Bukan musangking. Musangking tak dapat dikesan lagi ni. Yang saya dapat tu di 15 kot dengan udang merah. Alhamdulillah lah, adalah anak-anak murid kawan-kawan hantar kan.
Sian, tengok ustaz dapat durian palsu je dalam TikTok. Tapi itu pun duit juga kan. Alhamdulillah lah. Syukur. Nah, so terima kasih banyak. Kita jumpa besok pagi 6.30. Dan pengumuman ringkas macam biasa, ibadah korban kita masih buka lagi. Tadi pun ada sahabat TikTok yang call saya nak masuk ibadah korban. Mana soalan Nurbaiyah? Tak ada pun. Cuba naikkan soalan dia balik. Boleh tak? Dalam kotak tak ada pun. Okey. So siapa nak masuk ibadah korban, boleh PM. Macam biasa. Memang Hanafi itulah kenapa. Apakah dosanya? Okey. So siapa nak masuk korban boleh PM saya. Okey, macam biasa. Dan siapa nak infak untuk COVID, kenapa pula bel? Ada udang merah juga ke? Terima kasih Amy atas doanya. Terima kasih banyak. Cubalah. Cubalah kau masuk live ustaz. Lepas tu jadi tertib, sopan santun, berbudi bahasa macam ustaz. Kan selamat. Ini masuk rumah orang tunjuk something. Kan mendapat. Yang pasal anak luar nikah. Tadi ustaz dah jawab kan? Okey. So, siapa yang nak infak? Soalan dia, ibu bapa menikahi setelah anak umur 2 bulan. Anak tidak iktiraf. Alamak, soalan dia dah. Soalannya dah berbelit-belit dah tu. Okey. Ustaz pun bab anak luar nikah ni pun confused juga sebenarnya. Tapi tak apalah. Donald Duck main sembunyi-sembunyi. Allahu Akbar. Okey, so apa tadi? Siapa nak infak untuk dana COVID yang saya uruskan untuk para asatizah dan ya, ustaz dah pening sebenarnya. Apa hukum anak hasil hubungan zina atas ayahnya? Hukum anak hasil hubungan zina. Anak tu dia namakan anak luar nikah, tapi boleh diselamatkan statusnya, maksudnya jadi anak susuan lah, untuk memahramkan dari sudut aurat dan sebagainya lah, dengan 5 kali kenyang. Saya dapat jawab soalan dia mula-mula je. Itulah. Sebab kadang-kadang TikTok ni laju sangat tuan, saya minta maaf lah. Lepas tu tulisan dah lah halus. Saya pula mata tu rasa pakai teropong. Kan begini-gini Jadi ampun maaf dia pinta. Dan apa tadi? Itu je lah pengumuman saya. Jadi doakan saya supaya tidak kena apa? Tadi dah kena lah dengan TikTok kan. Tapi ni okey kot. Pagi tadi saya kena sekejap, kena block terus sekejap kena end live terus. Sebab mungkin melanggar community guideline dia. Adalah kesalahan yang saya terbuat kot tanpa saya sengajakan. Tapi tak apa, kita ambil pengajaran. Kita jaga TikTok akan jaga kita, insya-Allah. Okey. Terbaik sebab kita perlukan medium-medium ini untuk dakwah kita lah, insya-Allah. Okey. So terima kasih banyak, dan pukul 9 jom kita solat Isyak. Lepas tu boleh rehat ke, nak sambung makan ke, silakan. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.